Nak faham COVID ni bukan susah. Nak faham COVID senang. Dia ada 2 pintu keluar dan 3 pintu masuk. Kita hari ini dapat COVID daripada orang yang paling kita sayang dan percayai. Mak bapak hari ini di ICU dapat COVID daripada anak-anak mereka sendiri. We are now getting COVID infection from the people that we care and we trust the most. Sedang kita letih dengan lesu dengan berbagai SOP dan polisi yang bertukar-tukar, COVID sudah tukar belang dia. COVID sekarang bukan sama dengan COVID dulu. Turtle ni dah jadi Ninja Turtle. COVID sudah tukar belang dia. COVID sekarang ni ada 3 ciri-ciri yang baru yang tak ada sebelum ni. COVID sekarang susah nak dikesan. Yang kedua, sangat ganas dengan kadar infeksi dia. Dan yang ketiga, lagi mudah berebak daripada mutasi ataupun varian yang sebelum ini. COVID sekarang dah jadi macam Ninja Turtle pakai topeng. Susah nak kesan. Okey, susah nak kesan. Yang peliknya sekarang, kalau buat swab hidung atau mulut, mungkin tak boleh nampak kesan COVID. Maknanya COVID ni dah pandai lindung diri dia daripada dikesan masa buat test. Dia masuk terus kepada paru-paru. Dulu dan sebelum ni, kebanyakan COVID akan menyebabkan demam, sakit tekak dan batuk. Maknanya demam dan sakit tekak adalah tanda-tanda awal penyakit COVID. Supaya kita pergi buat blood test, kita boleh buat swab, boleh kuarantin diri kita. Varian yang baru sekarang ni, mutasi yang baru sekarang ni tak menyebabkan sakit tekak dan batuk, tetapi terus masuk paru-paru. Kesan kedua mutasi ni, dia lebih ganas. Mutasi sekarang dah jadi macam Ninja Turtle bawa 2 pedang samurai. Mereka lebih ganas, boleh masuk pada paru-paru kita dan kadar infection dan kadar inflammation di dalam paru-paru kita jauh lebih tinggi daripada sebelum ni. Dan kadar kematian daripada mutasi COVID yang baru sekarang lebih tinggi daripada sebelumnya. Akibat ketiga mutasi ini merebak cepat compare tu yang sebelum ni. Okey, dah jadi macam Ninja Turtle naik skateboard. Di kebarangkalian jangkitan kuman COVID sekarang lebih tinggi daripada sebelum-sebelum ni. Kita kena faham dalam video ni, saya akan jelaskan secara simple tetapi secara mendalam supaya mudah kita amalkan SOP yang baru yang kita perlu tingkatkan. Nak faham COVID ni bukan susah. Nak faham COVID senang. Dia ada 2 pintu keluar dan 3 pintu masuk. Senang je. 2 pintu keluar, 3 pintu masuk. COVID ni keluar daripada orang pergi orang lain ada 2 pintu keluar saja. Satu hidung dan satu mulut. Okey, jadi air hidung, air liur yang keluar daripada hidung ataupun mulut adalah source of infection, adalah sumber infection. Tak ada sumber lain. Okey, dan pintu masuk COVID kena ke orang pula ada 3. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Okey, jadi kita describe, kita tengok macam mana dia boleh pergi. Okey, cara pertama infection COVID ni boleh kena bila keluar, okey, daripada pintu keluar kita, daripada hidung, daripada mulut, keluar air liur, kena dekat tangan kita. Masa kita korek hidung ke, korek gigi ke, jadi ada kuman COVID dalam tangan kita. Jadi kita salam dengan orang lain. Orang tu pula kena air liur daripada tangan kita pergi tangan dia, dia pula bawa tangan dia kepada pintu masuk. Okey, apa dia pintu masuk tadi? 3. Mata, hidung dan mulut. Jadi kalau pegang mata atau hidung atau mulut, jangkitan kuman daripada orang tu yang ada kat tangan kita boleh masuk ke badan kita melalui 3 pintu masuk tadi. Okey, yang kemudian air liur. Air liur tu pula kalau tak pergi objek, tak pergi tangan atau tak pergi pintu, dia boleh terus keluar daripada hidung kita atau mulut kita masuk dekat pintu masuk orang lain. Yang tu direct transmission. Dia ada 2 benda nama dia. Ada satu air liur yang besar yang kita nampak. Yang ni mode yang paling common. Cara yang paling common untuk kena jangkitan kuman COVID. Air liur besar kita panggil droplet. Yang kedua pula air liur yang kecil, yang aerosol macam saya bincang hari tu. Air liur keluar daripada hidung kita, keluar daripada mulut kita, terutamanya bila kita buat benda-benda ni. Contohnya kita batuk, contohnya kita bersin, contohnya kita cakap kuat-kuat, ataupun kita menyanyi, ataupun kita menjerit.
Okey, dan bila apa kita makan. Ada banyak COVID cluster yang berlaku dekat church for example. Bila orang menyanyi dekat choir. Okey, ada banyak cluster COVID di restoran. Sebab tu tak dibenarkan makan di restoran. Sebab di restoran kita buka mask, kita makan, kita bercakap. Jadi banyak keluar droplet dan kadang-kadang mungkin keluar aerosol yang boleh menaikkan jangkitan kuman COVID pada orang-orang lain. Sekarang saya nak tunjuk video macam mana mekanisme dia bila kita batuk, kita bersin, konsep droplet dengan aerosol tu. Okey, sekarang kita boleh tengok. Engkau tengok mamat ni bersin kuat. Bila mamat ni bersin kuat, banyak keluar air liur. Banyak air liur yang terbang, betul tak? Sekarang ni nampak air liur yang terbang tu yang besar. Yang ni panggil droplet. Dia tahan dekat udara dekat 1.5 meter je. Lepas 1.5 meter, dia akan jatuh ke bawah. Okey, sebab tu kita distance 1.5 meters. Tetapi dalam masa yang sama, tengok video tu. Selain daripada droplet air liur besar, ada banyak air liur yang kecil-kecil. Air liur yang kecil-kecilnya nama dia aerosol. Dia akan tahan di udara. Dia akan terbang dekat udara beberapa minit sampai berpuluh-puluh minit pun ada. Terpulang dengan kadar situasi perkitaran udara dalam masa tu. Bukan setakat batuk dan bersin saja. Sekarang kita cuba tengok. Mamat ni cakap kuat-kuat. Dia cakap jerit-jerit antara sama satu tak pakai mask. Bila cakap kuat-kuat pun, bila jerit kuat-kuat pun, banyak juga keluar air liur yang besar. Yang tu kita nampak kan. Tapi banyak juga keluar aerosol ataupun air liur yang kecil-kecil yang ada kemungkinan boleh menyebabkan kadar infection walaupun dalam satu bilik dan jarak yang jauh. Okey? Tengok balik video ni, nampak tak? Okey? Dalam contoh video ni, satu bilik ada 10 orang. Salah satu orang tu batuk. Okey, dia batuk kuat. Tak pakai mask, dia batuk kuat. Lepas dia batuk, ada banyak keluar. Okey, yang warna hijau dan warna kuning adalah air liur yang besar. Air liur yang besar tu tak pergi jauh. Dia pergi 1 meter, 1.5 meter, lepas tu dia jauh. Dia jatuh. Betul tak? Yang merah-merah ni, yang kita panggil dia aerosol. Yang kita panggil dia air liur yang makroskopik. Dia boleh tahan di udara beberapa minit. Sampai 5, 10, 20 minit pun ada. Tetapi jarak dia bergantung dengan perkitaran udara dan bergantung dengan berapa ramai orang dalam bilik tu yang cakap-cakap. Tengok sekali lagi. Yang merah ni aerosol. Okey? Dia boleh tahan dalam bilik sampai 20 minit. Jadi kalau classroom ke, tuition center ke, budak-budak takkan mask, tak pakai mask, dia batuk, dia bersin, cakap kuat-kuat, ada kemungkinan aerosol ni akan menyumbangkan kadar infection. Saya bagi tips sekarang. Tengok video ni. Apa yang berlaku dengan aerosol yang bintik-bintik hijau tu. Bila buka je pintu, bila buka je tingkap, semua aerosol tu akan perlahan-perlahan keluar dan hilang daripada bilik. Ini contoh apa yang saya akan bincangkan dalam video berikutnya. Macam mana kita nak kurangkan infection. Okay? Thank you.